Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fizuddin Hanafi melaporkan berita utama MyDWF News edisi PKP Mei 2020. Saya Ahmad Najmi Nasruddin melaporkan untuk MyDWF News edisi pertama Januari 2020. Bermula 4 Mei 2020, hampir semua sektor ekonomi dan aktiviti perniagaan akan dibenarkan beroperasi tertakluk kepada syarat-syarat dan garis panduan yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Sehubungan dengan itu, beberapa aktiviti perikanan di seluruh rantaian nilai bekalan makanan adalah dibenarkan beroperasi. Keseluruhan aktiviti perikanan tangkapan, perikanan darat, akuakultur, pengoperasian import dan ekspor ikan, produk ikan, ikan hiasan dan makanan ikan adalah dibenarkan. Rantaian bekalan makanan adalah merujuk kepada pembukusan, kilang ais, simpanan sejuk beku, perkhidmatan logistik, kilang, pembekal makanan ikan dan udang, bahan kimia atau baja, bekalan benih ikan dan udang, makmal ujian, bengkel bot dan enjin bot, penyelenggaraan elektrik, peralatan perikanan dan penyelenggaraan kolam. Kesemua aktiviti perlu mengikut langkah-langkah pencegahan kebersihan dan dilaksanakan mengikut standard ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Ini termasuk mewajibkan penggunaan hand sanitizer, pemakaian topeng muka dan penjarakan sosial 1 meter bagi setiap aktiviti di jeti atau kompleks pendaratan ikan dan ladang akuakultur. Peternak ikan juga boleh memohon CJ kesihatan dan permit CTES bagi spesies yang disenaraikan di bawah Akta 686 melalui email. Sebarang pertanyaan, orang ramai boleh menghubungi Bilik Gerakan Pemantauan Krisis COVID-19 di talian hotline 0388701307 atau 1663 atau 1664 atau emailkan kepada bilikgerakan@moa.gov.my. Susulan pengumuman Perdana Menteri mengenai sektor ekonomi yang dibuka hampir keseluruhannya bermula 4 Mei 2020, aktiviti riadah dan sukan seperti jogging, golf, badminton dan sukan yang tidak melibatkan ramai orang adalah dibenarkan. Pengumuman itu turut mendapat perhatian golongan pemancing agar aktiviti itu juga dilonggarkan dan dibenarkan. Sehubungan itu, Jabatan Perikanan Malaysia sedang menyediakan SOP khas untuk membolehkan aktiviti memancing di tengah laut dan kolam pancing dilaksanakan dengan selamat dengan meminimalkan risiko kesihatan pemancing-pemancing rekreasi. Namun buat masa ini, dalam tempoh PKPB hanya aktiviti memancing di tepi pantai atau tebing sungai atau kuala dan tasik yang tidak memerlukan penggunaan bot atau sampan adalah dibenarkan. Pemancing harus mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan serta mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara dengan sentiasa menjaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dan tidak pergi secara berkumpulan. Bermula 4 Mei 2020, sektor awam dan pejabat kerajaan turut mula beroperasi dengan mengadaptasi pendekatan dan persekitaran yang berbeza dalam norma baharu. Sehubungan itu, Jabatan Perikanan Malaysia menasihatkan kepada semua pihak yang berurusan dengan pejabat-pejabat kerajaan dapat mematuhi norma baru ini melalui garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia dan kementerian serta jabatan yang berkaitan. Jabatan Perikanan Malaysia mengehadkan kapasiti pekerja di dalam pejabat dalam lingkungan 30% atau mengikut keperluan penyampaian perkhidmatan. Hanya suhu di bawah 37.5 darjah Celsius sahaja dibenarkan masuk ke pejabat atau premis kerajaan. Waktu operasi bagi urusan di pejabat pula bermula jam 7.30 pagi hingga 6 petang, manakala waktu perkhidmatan pelanggan dibuka pada jam 9 pagi hingga 4 petang. Orang ramai juga dinasihatkan agar mengamalkan gaya hidup yang sihat dan selamat agar kita tidak perlu mengulangi semula proses perintah kawalan pergerakan ini lagi. Jaga penjarakan sosial dan sentiasa mencuci tangan serta mengamalkan kebersihan pada tahap tertinggi. Puan Kuasa Jabatan Perikanan Negeri Pahang telah menahan 2 vessel pekat tunda dalam 2 operasi berbeza di kedudukan 5.4 batu nautika dan 6.5 batu nautika dari perairan Pulau Tioman pada 4 dan 5 Mei 2020 yang lalu. Seramai 8 orang kena tangkap OKT, 7 daripadanya adalah warga asing dan seorang warga negara. Bersama beberapa peralatan telah disita. Operasi tersebut turut mendapat beberapa peralatan dan barang disita, antaranya ikan campur-campur lebih kurang 700 kg, 4 bidang pekat tunda, 4 gulung tali tunda, 4 keping besi tunda dan 2 unit GPS. Kesemua tahanan didakwa di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985, iaitu memukat di bawah 12 batu nautika dari pantai Pulau Tioman. Operasi rondaan dilakukan oleh Cawangan Taman Laut, Pengurusan dan Perlindungan Sumber, Jabatan Perikanan Negeri Pahang bersama 6 orang anggota penguatkuasa perikanan.
Kesemua tahanan dan barang rampasan dibawa ke Pangkalan Tanjung Gemuk, Rompin untuk tindakan lanjut. Sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bagi membendung penularan wabak COVID-19 sejak 18 Mac lalu telah menyaksikan Pantai Peranginan Port Dickson itu sepi daripada sebarang kegiatan manusia. Ia membuatkan penyu mendarat dan bertelur di kawasan tersebut lebih awal daripada kebiasaan. Sebelum ini, Jabatan Perikanan Negeri Sembilan telah menemui 118 biji telur penyu agar dan 110 biji telur yang belum dikenal pasti spesiesnya. Pengarah Perikanan Negeri Sembilan, Encik Halimi Abu Hanif berkata, kali terakhir telur penyu ditemui di kawasan ini adalah pada Oktober tahun 2019. Menurut beliau, telur-telur yang dijumpai akan dibawa ke Pusat Ikan Hiasan Port Dickson untuk dieram dan ditetaskan. Terdapat dua lokasi di pantai termasuk Pantai Tanjung Tuan yang menjadi tumpuan penyu mendarat dan telah diklasifikasikan sebagai kawasan larangan perikanan mengikut Peraturan-Peraturan Perikanan Kawasan Larangan 1994 di bawah Akta Perikanan 1985. Hal ini turut menegaskan bahawa semua pihak tidak mengganggu haiwan berkenaan serta tidak mengambil telurnya. Orang ramai dimohon segera memaklumkan kepada Jabatan Perikanan Negeri jika terjumpa telur penyu berdekatan Pantai Peranginan. Penyu merupakan salah satu spesies haiwan terancam dan harus dilindungi. Haiwan penyu merupakan haiwan dilindungi di bawah kaedah-kaedah perikanan, penyu dan telur penyu 1976, Negeri Sembilan dan Akta Perikanan 1985. Sebelum saya akhiri laporan saya, jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia untuk mengetahui maklumat dan informasi terkini. Saya Fizuddin Hanafi. Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Ahmad Najmi Rasulin melaporkan untuk My News edisi pertama Januari 2020.